Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Okay, baik. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita baca doa dulu ya. Semua orang kat belakang skrin tu, okey, boleh baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mulakan dengan Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini hari Isnin, berapa bulan? 17 hari bulan 5 2021. Kita akan mulakan kelas pertama kita, kelas PDP PR. Okey, iaitu belajar di rumah. Okey, jadi saya harap semua bersedia. Saya dah maklumkan dalam grup jadualnya. Jadi kalau kita tengok Al-Quran kita buat setiap hari. Okay, kita akan buat Al-Quran setiap hari dan ada subjek bersamanya. Okay, jadi hari ini subjek Al-Quran dan akhlak. Okay, subjek akhlak. Okay, baik. Sekejap. Okay, nampak tak skrin buku ni? Nampak tak skrin buku? Nampak. Okay, bagus. Okay, dah. Siap. Nampak. Okay, baik. Saya nak semua orang buka buku masing-masing. Buku akhlak. Okay, Al-Quran nanti saya akan cerita habis subjek ni. Okay, subjek akhlak. Al-Quran nanti. Yang kita start dulu dengan subjek akhlak. Okay, buka muka surat. Sekejap. Okay, muka surat 23 semua. Okay, tadi Ustaz ada bagi nota kan dekat WhatsApp group. Okay, ini nota ada 2 muka surat. Siapa ada printer boleh print. Okay, siapa ada printer boleh print yang Ustaz bagi 2 muka surat tu. Okay, iaitu pelajaran yang ke-5 sifat khauf, sifat zuhud, yang ke-6 dan sifat syukur. Yang ke-7. Okay, jadi ada 3 subjek, 3 tajuk. Sekali kita akan tengok hari ni. Ni sebenarnya ada yang kita dah belajar. Jadi Ustaz nak ingatkan balik. Okay. Dan insyaAllah minggu depan kita akan adakan peperiksaan semester pertama. Jadi kita tengok dulu. Itu ulang kaji sebentar pelajaran-pelajaran yang telah kita belajar sebelum ni. Okay. Jadi kalau tengok nota tu, jadi saya harap semua boleh bandingkan nota masing-masing. Dan nota ini saya ambil sebiji dari dalam buku. Jadi boleh rujuk buku masing-masing. Ini mungkin dalam tulisan Rumi. Tapi kalau buku tu tengok dalam tulisan Jawi. Jadi kalau siapa yang
tak tahu baca Jawi itu, boleh rujuk kepada nota yang Ustaz bagi ni. Tapi pastikan kalau jawab soalan mesti dalam tulisan Jawi. Okey, ini hanya untuk rujukan sahaja, bacaan untuk mudah. Okey. Tapi jangan anggap dengan ada tulisan Rumi ni, yang Jawi tu kita tinggalkan, tak ada. Okey, kalau boleh Ustaz nak nanti ambil buku tulis masing-masing, keluarkan, tulis benda ni dekat dalam buku tulis, dalam tulisan Jawi. Bila tulis tu kita akan ingat. Okey. Dan kadang-kadang tulisan Jawi ada yang tak boleh baca, contohnya Zuhud, Zai, ha bulat dengan dal, Zahada. Kalau orang tak pandai baca, dia baca Zahad. Tapi sebenarnya ejaan dia adalah Zuhud. Jadi tulisan Rumi ni boleh bantu kamu untuk baca. Okey, tulisan Jawi ataupun tulisan pinjaman bahasa Arab yang kamu tak tahu sebutannya. Okey, sebab ejaan tu adalah pinjaman bahasa Arab. Okey, baik, tanpa buang masa, kita ulang kembali 3 tajuk yang kita telah belajar. Okey, sifat khauf ini muka surat 23. Sifat khauf. Di Zuhud pula. Khauf 4. Silap. 4, 5, 6, 7 tak ada. Okey, khauf muka surat 17. Buka muka surat 17. Okey. Okey, sifat khauf muka surat 17. Sifat zuhud muka surat 23. Dan yang ketiga sifat syukur muka surat 28. 17, 23 dengan 28. Okey, kita gerak laju Okey. Jadi saya akan mulakan secara ringkas. Okay, kita dah belajar ni sebenarnya. Kita ulang kaji balik. Okay, sebelum tu kita kena tengok dulu apa yang kita nak cari dalam subjek ni, iaitu sifat khauf ni. Okay. Pertama apa kita nak tahu? Pengertian. Okay, kalau kamu tengok dekat nota tu, ada bahagian dia. Pertama, mesti ada pengertian. Mesti ada pengertian. Okay. Pengertian mesti ada. Kemudian dalil. Dalil ini adalah bukti daripada ini adalah ajaran agama Islam, sama ada dari dalil daripada Al-Quran ataupun sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dia ada 2. Kemudian ciri-ciri dia. Lepas tu kita nak kenal ciri-ciri ini maksudnya apa? Macam mana kita nak kenal sifat itu, orang tu ciri-ciri ni macam mana? Kalau kita tengok orang tu ada benda-benda ni, masa orang ni bersifat berkenaan. Orang tu kalau contoh khauf, orang ini cukup ada 5 ciri-ciri ni, jadi dia boleh dipanggil bersifat khauf. Kemudian ini yang zuhud tak ada, tapi kalau sifat khauf ni contoh dia ataupun cara dia, macam mana nak buat. Kemudian faedah ataupun hikmah daripada sifat ni, apa kalau kamu amalkan ni, apa yang kamu akan dapat, faedah dia, apa hikmah dia, kita akan tengok. Kemudian dah tahu hikmah, kalau kita buat, kalau kita tak buat macam mana, kalau kita tak ada sifat ni, keburukan dia apa dia pun ada juga. Okay, jadi dia ada panggil apa, positifnya dengan negatifnya. Faham ya? Okay, Samatan Walkis. Lambat pula. Okay, baik. Kita tengok. Kita tengok yang pertama iaitu sifat khauf. Kita dah belajar sebelum ni. Okay, pengertian dia. Khauf, maksud dia apa? Takut. Senang je. Apa khauf? Takut. Bahasa Arab dia apa? Takut. Okey. Kemudian bila kata istilah, apa khauf dia berarti takut. Okay, tapi kalau istilah dia apa? Takut kepada seksaan dan mengharap rahmat kasih sayang Allah. Takut kepada seksaan. Dia 2 tau. Dia takut kepada seksaan dan mengharap rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi benda sama je.
Dia takut siksaan. Jadi kalau Allah tak siksa, maksudnya apa? Allah sayang. Faham tak? Kalau Allah sayang kita, Allah takkan seksa kita. Jadi benda sama saja. Takut kepada siksaan membawa maksud mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah. Faham tak? Okay. Jadi kita takut dengan kesiksaan tu. Kemudian firman Allah pula, dalil. Kita tengok dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Okey, apa Allah firman? Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Pengampun. Nampak tak? Dia takut. Yakhsha, khauf. Jadi orang yang berilmu ni, kita lah kalau kita belajar bersungguh-sungguh, kita akan menjadi salah seorang yang berilmu. Dan bila orang yang ada ilmu ini, dia faham suruhan Allah. Jadi dia faham apa yang Allah minta dia hidup dalam dunia ni macam mana. Dia faham. Sebab dia ada ilmu, dia tahu. Jadi dia takut. Okay? Dia, contohnya ilmu, dia tahu setiap perbuatannya akan ada balasan. Dia belajar. Dia dah belajar dah, dia tahu semua perbuatan di dunia ni, kita buat apa di dunia ini, ada balasan dia. Jadi dia akan jaga-jaga, takut. Dan juga dia belajar, dia tahu lepas manusia meninggal dunia, mati, dan selepas hari kiamat akan ada hari balasan. Akan diperlihatkan balik amalan-amalannya yang dibuat kat bumi ni. Jadi dia tahu, dia dah belajar, dan dia tahu, dan dia amalkan dalam, dia kata dia berasa takut, khauf. Sebab dia tahu. Contoh kan, kamu nak pergi jalan ni, kamu tahu jalan ni kalau siapa lalu ada orang pencuri kat situ, perompak kat situ, takut nak masuk? Kamu tahu? Takut tak? Takutlah, sebab kamu tahu ada orang nak merompak kat situ. Betul tak? Jadi itu kena tahulah. Okay. Kemudian kita tengok ciri-ciri dia. Taat perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Orang dah takut. Okay. Jadi kita takut ni bukan takut gerun. Macam kita takut hantu, takut harimau. Lain Takut kepada Allah dengan takut benda-benda yang bahaya berbeza. Takut kepada Allah, kita makin nak dekat kepada Allah. Tapi takut kalau benda yang bahaya, kita akan cuba jauhkan. Betul tak? Okay. Jadi macam mana nak tunjukkan macam ni? Apa? Orang yang khauf ni bersifat khauf, iaitu taat perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nampak? Allah. Okay, baik. Sentiasa bertaubat dan memohon keampunan kepada Allah, mengamalkan akhlak mulia dan beramal soleh, melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab, sentiasa mengharap keredaan Allah. Okay. Dia senang saja. Ciri dia apa? Taat perintah Allah. Pada ciri-ciri taat perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Allah suruh buat, Allah larang jauhkan. Lepas tu kena sentiasa taubat. Taubat tu apa? Mohon keampunan lah. Kemudian mengamalkan akhlak mulia, lepas tu amal soleh. Kemudian buat dengan penuh tanggungjawab. Bukan main-main. Okay, bertanggungjawab. Kalau seseorang bagi amanah kepada kita untuk buat kerja rumah contohnya, kita buat dengan bertanggungjawab. Buat. Mak kamu suruh kamu basuh pinggan dengan betul-betul, bukan sambil lewa, basuh bersih-bersih. Jadi itulah orang yang bersifat khauf, dia akan buat sebaik yang mungkin. Okay. Sentiasa mengharapkan keredaan Allah. Ini penting. Kena ikhlas. Okay. Mengharapkan keredaan Allah. Lepas tu contoh dia, cara dia macam mana? Senang je. Takut melanggar larangan. Okay, melanggar larangan. Kemudian
meninggalkan suruhan Allah, kemudian mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah. Nampak jelas Okay. Faham Bila kata takut ni, kita takut nak buat sesuatu yang jahat tu. Okay. Yang salah tu. Okay, jadi tengok apa kebaikannya kalau kita bersifat khauf ni. Pertama, kita menghilangkan sifat mazmumah. Menghilangkan sifat mazmumah. Okay, bila kata menghilangkan sifat mazmumah ni apa? Mazmumah ni apa? Dia lawan dia mahmudah. Mazmumah ni adalah semua tersalin. Kalau ada yang tak tahu. Sifat mazmumah ni adalah sifat-sifat yang keji, sifat-sifat yang tak baik. Okey? Berbohong, mencuri dan sebagainya. Okey, faham Itu pertama. Sebab kita takut nak buat sesuatu yang jahat. Jadi sifat mazmumah tu tak ada dalam diri seseorang. Kemudian bila seseorang itu bersifat khauf, bersifat takut pada Allah, dia akan dapat apa? Petunjuk. Petunjuk ni hidayah lah. Kemudian dapat petunjuk apa? Dapat rahmat lagi. Okay? Dapat petunjuk, dapat rahmat dan dapat keredaan Allah. Petunjuk, dapat hidayah, dapat rahmat, dapat keredaan. Allah bagi kita tu, Allah tunjukkan jalan. Petunjuk jalan untuk menjadi orang yang baik. Tu Allah bagi rahmat dalam kehidupan dia. Allah kasih sayang dia. Okay. Lepas tu Allah dah tengok kehidupan dia yang baik itu, Allah pun redha kepada dia. Okay, nampak tak? Kemudian yang ketiga, ketakwaan. Meningkatkan ketakwaan. Takwa ni apa? Takwa tu khauf lah sebenarnya. Iaitu berhati-hati dalam melakukan amalan seharian. Okey, orang yang bertakwa ni bila dia nak buat sesuatu, dia tengok dulu. Allah redha ke tak? Tak apa, lambat Akif. Okey. Nanti saya akan upload ke dalam YouTube. Nanti kamu boleh rujuk balik. Okey. Kita tengok ketakwaan. Sambung balik. Okey. Orang yang tak bertakwa ni macam mana? Dia nak buat jahat tapi dia takut. Allah redha tak? Allah okey tak kalau aku buat ni? Okey, nak kata senanglah macam tu. Jadi bila orang yang berkhauf ni, dia punya tahap ketakwaan ni boleh rendah dan boleh tinggi. Okey? Jadi bila orang yang ada sifat khauf ni, ketakwaan ni akan makin tinggi, makin meningkat. Okey? Jadi hidupnya dia lagi takut kalau nak buat kejahatan. Okey? Kemudian dia redha dengan ketentuan Allah. Apa yang Allah qada dan qadar lah. Apa yang Allah dah tentukan dalam kehidupan dia redha. Allah redha dengan dia dan dia pun redha kepada Allah. Okey. Faham tak Jadi dia terima apa sahaja ke dalam kehidupan dia yang dia dapat. Kalau contoh dia taklah kaya. Okey, dia sederhana saja di hidup dia. Okey, dan dia tak mengamalkan sifat-sifat mazmumah seperti mencuri, menipu duit orang. Okey, tapi dengan dia dengan hidup dengan keadaan dia hidup yang sederhana. Jadi Allah tentukan kehidupan dia macam tu. Jadi dia redha dan dia terima dengan tahap kekayaan dia. Dia banyak ni je harta dia. Contohlah. Tapi kalau orang yang tak ada sifat khauf, dia dalam kehidupan dia menipu orang, dia tipu, dia mencuri, lepas tu dia jadi kaya lah. Dia jadi kaya, tapi kekayaan itu tidak diredai oleh Allah dan dia tidak ada sifat takwa sebab dia main langgar je larangan Allah. Okay, faham Kemudian kita tengok keburukan dia. Tengok. Yang ini adalah faedah ni, kebaikan dia. Sekarang kita nak tengok keburukan dia. Apa yang akan dapat kalau dia tidak bersifat khauf. Tengok. Dia terus menerus dalam kemaksiatan. Dia tak stop. Dia tak stop buat maksiat. Terus menerus. Hari ni dia buat, esok dia buat. Dia tak ada bersifat taubat. Dia lawan je tadi. Bertaubat kan. Tadi bersifat bertaubat tapi dia tak buat. Bila dia tak bertaubat,
Maka maksiat tu benda-benda larangan Allah yang larang tu, perkara yang Allah larang, perkara yang Nabi Muhammad SAW larang, dia terus buat tiap-tiap hari. Sebab dia apa? Dia tidak ada rasa takut. Betul tak? Macam orang pencuri lah. Orang mencuri ni berani. Dia mencuri, contoh dia mencuri bank. Pergi mencuri bank. Dia rompak bank. Dia tak takut. Betul tak? Orang yang mencuri tu tak takut. Dia hentam, dia pecah, dia tembak pengawal keselamatan. Berani. Betul-betul berani. Sebab dia tak takut. Jadi dia buat. Lepas tu dia dah dapat duit semua, dia lari. Kemudian dia rasa apa? Dia nak buat lagi. Sebab apa? Dia berani. Berani buat jahat. Okay? Jadi dia tak takut. Dia buat lagi. Tapi kalau orang bersifat khauf, dia tak nak buat dah. Dia tak akan buat, dia tak nak buat dan dia tak akan buat. Benda-benda yang dilarang oleh Allah. Kemudian tadi, iman semakin hilang. Iman ni kepercayaan, iman kepada Allah, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah SWT. Jadi, bila dia tak takut dengan Allah, makin lama dia rasa macam Allah ni tak ada lah. Betul tak? Aku buat ni, tak ada balasan pun. Dia tak takut dengan hari kiamat, dia tak takut dengan neraka, dia tidak takut dengan balasan di akhirat nanti. Dan dia rasa macam Allah ni tak nampak apa dia buat. Jadi dia langgar je. Kalau orang yang sifat khauf, yang sifat takut ni, dia tahu Allah sedang melihat dia, dia takut, dia tak nak buat. Okay, faham Kemudian, tertipu dengan keseronokan dunia. Dia keseronokan kehidupan dunia dia. Sebab dia seronok, dia buat sesuatu yang jahat tu, dia sampai dia lupa ke akhirat nanti. Jadi hidup dia rasa hidup dia kat dunia ni je. Jadi dia buat maksiat sebanyaknya. Okey, sentiasa mengamalkan sifat mazmumah macam tadi. Okey, menghilangkan sifat mazmumah. Lawan dia apa? Dia buat sifat mazmumah lah. Senang je akibat dia. Tidak mensyukuri nikmat Allah. Sebab apa? Apa yang Allah bagi nikmat kat dunia ni, dia lupa dan dia rasa benda ni semua ada untuk dia. Okay, faham Untuk tajuk ni. Untuk tajuk sifat khauf. Okay, kita pergi secara laju. Okay, faham tak sebelum saya pergi ke sifat zuhud pula? Ada soalan tak? Tak ada. Betul? Okay, bagus. Okay, tengok balik. Semua faham Allah, mana benda Allah ni? Okay. Baik, kita tengok sifat mazmum pula. Sifat zuhud. Okay, kita tengok balik sifat zuhud. Okay, saya pergi laju ni. Okay, kita tengok. Sifat zuhud. Tadi khauf kan, sifat takut. Ni zuhud ni apa pula? Dari segi bahasa tidak mengutamakan kemewahan dunia. Ni penting ni. Kemewahan dunia. Okay. Itu bahasa dari perkataan zuhud itu. Zahadal. Zuhud. Apa tu? Tidak mengutamakan kemewahan dunia. Tapi dari segi istilah, dari kefahaman agama Islam, apa itu? Menghindar diri dari terlalu mencintai kesenangan dan kemewahan dunia. Menghindar diri dari apa? Mencintai kesenangan dan kemewahan dunia. Okay, faham Senang saja. Jadi dia cuba halang diri dia daripada terlalu boleh dengar Okey, baik. Sabda Nabi SAW. Sebelum ni firman Allah dalilkan daripada Al-Quran. Sekarang ini adalah hadis, iaitu
sabda kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata? Zuhudlah di dunia. Nampak? Nasihat Nabi cantik je. Zuhudlah di dunia. Pasti engkau dicintai Allah. Kalau siapa zuhud di dunia, Allah akan sayang dia. Zuhudlah dalam apa yang ada di tangan. Jangan orang lain. Iaitu apa? Jangan mengingini untuk memilikinya. Pasti engkau dicintai para manusia. Nampak tak? Zuhudlah di dunia. Dunia ni, satu dunia ni dicipta oleh Allah. Zuhud apa? Kembali pada tadi. Iaitu tidak mengutamakan kemewahan dunia. Jadilah zuhudlah di dunia ni. Jadi tak payah nak terlalu mencintai kebendaan, kemewahan di dunia ini. Jadi Allah akan sayang, Allah akan cinta kita. Kemudian nasihat kedua, zuhudlah dalam apa yang ada di tangan orang lain. Maksudnya orang tu dah ada contoh, orang tu ada kereta yang cantik, kita dengki. Kalau lah aku dapat kereta ni, sakit hati. Tapi kita berada zuhud, kita cuba halang diri kita daripada nak ingin apa yang orang dah ada. Faham? Okay, tapi kalau kita berusaha nak dapatkan tak apa. Tapi ini dari segi iri hati, rasa cemburu dan sebagainya. Okay, nescaya manusia itu sendiri akan mencintai kita, kesayang kita. Faham tak? Okay. Kemudian kita tengok ciri-ciri. Macam mana nak tahu orang yang ada sifat zuhud ini? Senang saja. Bersederhana. Tengok. Bersederhana. Tengok nota yang saya bagi tu. Kemudian apa dia? Boleh nak hidup di dunia ni, boleh berusaha mengumpulkan harta dan kesenangan. Tapi syarat dia apa? Berpandukan peraturan yang ditetapkan Islam. Itu yang penting. Bila kita nak cari harta dengan cari cara yang halal, cari yang dibenarkan oleh Allah. Faham? Jangan menipu, jangan buat bohong, jangan ambil riba. Jangan mencuri. Jangan rasuah dan sebagainya. Okay? Jadi apa? Tidak menuruti hawa nafsu. Yang ketiga, tidak menuruti hawa nafsu. Nafsu kata nak ni. Kalau pergi bazar, bazar Ramadan tu, tengah lapar-lapar petang-petang tu pergi bazar, tengok ada roti john sedapnya. Tengok ada laksa, sedapnya. Situ ada apa lagi yang tu? Takoyaki, sedapnya. Macam-macam. Kadang aku beli ni, beli kuih ni, beli ni. Tengok banyak dah membazir. Okay, itu hawa nafsu yang nak tu. Tapi kalau kita beli dengan akal, okay, dengan berfikir dengan sebaiknya, bukan ikut hawa nafsu saja, dengan beriman, okay, buat dengan betul. Jadi kita akan pilih mana yang cukup sahaja untuk kita. Nampak tak beza hawa nafsu ni? Jadi orang yang tak zuhud ni apa? Dia tengok ada jenama yang power, jenama contoh. Apa jenama yang bagus? Yang orang nak Sminggle lah contoh barang-barang alat tulis Sminggle. Mahal lah kan? Orang beli, aku pun nak belilah. Nampak tak? Padahal kita orang nafsu, beli kotak pensel biasa pun okey dah. Okey, yang penting boleh guna. Ataupun aku nak bag yang kalau bawa ni berkilat-kilat bagi orang tengok, orang semua rasa teruja. Orang rasa dia rasa nanti dia akan rasa apa? Rasa sombong dan sebagainya. Okey? Jadi jangan ikut hawa nafsu. Jadi ikut apa yang baik untuk diri sendiri, bukan ikut hawa nafsu semata-mata. Okey, kemudian menggunakan sesuatu nikmat yang diperolehi untuk kebaikan. Allah bagi kelebihan kepada dia. Allah bagi kelebihan kepada dia. Contohnya dia pandai matematik. Jadi dia ajar kawan dia tolong. Okey, ataupun dia pandai bercakap. Jangan menipu. Okey, faham tak? Jadi apa yang Allah bagi kat dia, kelebihan dekat dia, dia pergunakan dengan sebaik mungkin untuk apa? Untuk agama. Okey? Untuk kerana Allah Subhanahu Taala. Faham tak? Okey, itu ciri-ciri. Bila ada ciri-ciri ni, orang dia, ini orang zuhud ni. Orang tengok ni, orang ada 4 ciri ni, orang boleh kenal yang ni orang zuhud. Sebab apa? Tengok hidup dia bersederhana je.
Lepas tu dia kalau dia kumpulkan harta, dia bekerja dan sebagainya, dia buat ikut peraturan Islam. Kemudian dia buat bila dia beli sesuatu, dia tak ikut hawa nafsu, dia ikut akal fikiran dia. Dia beli dengan yang mencukupi saja, bukan berlebih-lebihan. Bagus. Kemudian dia buat apa lagi? Dia pergunakan kelebihan dia, apa yang Allah bagi pada dia untuk benda yang kebaikan. Jadi benda ciri-ciri ni, orang yang ada ciri-ciri ni adalah orang yang bersifat zuhud. Okey. Ini contohnya tak ada. Okey. Kita tengok belah apa kebaikannya, hikmahnya kalau orang yang bersifat zuhud ni. Bila Allah suruh tu, bila Allah dan Nabi Muhammad SAW suruh kita buat sesuatu, dia mesti ada kebaikan dia, mesti ada faedah dia. Jadi kita nak tengok apa faedah dia. Yang pertama, dapat menghampirkan diri kepada Allah, menghampirkan diri kepada Allah. Allah makin dekat dengan kita. Sebab apa? Allah suka, Allah cinta. Tengoklah ayat Quran tadi, sabda Nabi. Berzuhudlah di dunia, pasti engkau dicintai Allah. Nampak tak? Jadi Allah akan menghampirkan diri, kita dapat menghampirkan diri kepada Allah makin dekat dengan kita, orang yang bersifat zuhud. Kemudian disenangi oleh orang lain. Macam ayat tadi juga, sabda Nabi. Zuhudlah adalah apa yang ada di tangan orang lain. Jangan mengingini untuk memilikinya. Pasti engkau dicintai para manusia. Jadi orang lain akan lebih dekat dengan kita. Orang kata, orang ni, dia ni hidup sederhana lah. Dia tak sombong lah. Dia tak suka belagak lah. Nanti orang lagi suka berkawan dengan orang macam ni. Kita tak suka berkawan dengan orang yang belagak, betul tak? Orang sombong ni kita nak kawan tu leceh, betul kan? Kita lagi senang nak bergaul, nak berkawan dengan orang yang zuhud. Okay? Kemudian memperoleh ketenangan dan ketenteraman di dalam hidup. Ketenangan ni apa? Ketenteraman. Kenapa dia kata kat sini ada ketenangan dan ketenteraman? Ketenteraman ni apa? Dia relax. Tak ada rasa gelisah. Sebab apa? Dia hidup dia cukup je, relax je. Kalau orang yang tak bersifat zuhud ni, dia rasa apalah orang fikir, aku nak inginkan kepujian orang lah, aku nak barang-barang yang harta yang aku kumpul banyak-banyak ni, aku takut orang kena curi lah. Ada orang curi nanti, orang asyik tengok je orang iri hati dengan aku, orang nak curi. Dia rasa takut dia rasa orang macam tak puas hati dengan dia je. Itu orang yang bersifat, orang yang tidak bersifat zuhud. Tapi kalau orang yang bersifat zuhud, dia relax je. Dia tak kisah, dia tak takut apa orang nak curi ke apa. Bukan dia ada banyak benda nak tayang pun. Benda-benda ni semua adalah keperluan, kan? Okay, kemudian menyuburkan sifat pemurah. Sifat pemurah di dalam diri seseorang. Dia suka bersedekah. Betul tak? Orang yang bersifat zuhud ini, dia tak lokek. Duit dia akan dia suka bersedekah. Okay, dia suka bantu orang lain. Kalau orang yang tak ada sifat zuhud ni, orang yang tamak, dia akan, ini untuk aku. Ini aku punya. Aku tak cukup lah, aku nak lagi. Dia rasa dia nak kumpul semua benda untuk dia. Dia tamak. Tapi kalau orang yang bersifat zuhud ni, dia akan kongsi dengan orang lain. Aku ada. Ada lebih lah. Aku bagi orang. Macam tu. Sebab dia tak tengok dunia ni, dia tak tengok penting pun. Benda-benda kat dunia ni, bagi dia tak penting. Benda-benda yang penting untuk hidup je lah. Tapi benda yang berlebihan ni, dia rasa tak berapa penting. Jadi kalau dia nak bagi orang pun senang je. Dia bagi je. Kan? Nak sedekah, bagi je. Tapi kalau orang yang rasa duit tu sangat penting, dia nak bagi tu pun, sakit hati. Nak hulurkan duit tu pun susah. Faham tak? Okay? Kemudian meningkatkan darjat kemuliaan di sisi Allah. Okay, darjat kemuliaan bukan saja di kalangan manusia, tapi juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memuliakan orang yang bersifat zuhud ini. Okey, faham ya? Itu antara faedah apa yang kita dapat. Okey, kalau kita tengok keburukannya, kalau kita tak bersifat zuhud ni macam mana? Kalau kita orang yang bersifat sukakan kemewahan di dunia, orang yang rasa harta benda ni lebih penting daripada Allah. Macam mana? Tengok macam Firaun, macam cerita Qarun dan sebagainya kan. Itu orang yang tak bersifat zuhud lah tu. Okey, tengok pertama, apa keburukan dia? Berlebih-lebihan mengumpul kesenangan, kemewahan dan kemewahan. Berlebih-lebihan. Macam Ustaz Taki kata, dia buat mengikut hawa nafsu dia. Berlebih-lebihan, benda yang tak terpakai pun. Kau beli, saya cakap, contoh tadi pergi bazar. Dia beli makan yang berlebih-lebihan, dan akhirnya membazir, membuang. Ataupun dia beli pencil box. Contohlah dia beli beg, pencil box kan, beg
Pencil case tu. Lepas tu dia, ada lagi cantik lah, dia beli lagi. Ada lagi, dia beli lagi. Dah makin banyak dah. Bukan dia nak guna semua pun. Dia beli sebab apa? Dia nak trend, dia nak ada brand, dia nak belagak dekat orang lain. Dia beli pilihan. Okay. Kemudian lalai dari menunaikan tanggungjawab terhadap Allah. Lalai tanggungjawab kepada siapa? Kepada Allah dan agama. Kenapa lalai? Dia sibuk cari harta. Bila dia sibuk cari harta, bekerja siang malam tapi tak nak solat, zikir pun tak ada, baca Quran pun tak ada, sibuk bekerja. Kan? Sibuk dengan dunia dia. Nak kerja apa? Nak kumpul harta. Tapi dia lupa pada Allah SWT. Jadi dia lalai dengan tanggungjawab Allah. Seperti apa? Banyak tanggungjawab terhadap Allah dan agama. Contohnya, bayar zakat, apa lagi, solat, berpuasa, okay? Apa lagi? Berbuat baik pada orang lain, bersedekah. Bersedekah ini pun adalah tanggungjawab sebenarnya. Okay? Jadi dia lupa nak buat semua tu. Sebab dia apa? Dia terlalu sibuk kumpulkan harta. Kemudian menjadi sombong dan megah. Tengok sombong. Sombong dan megah ni perkataan yang sama lah. Aku kaya, kau miskin. Lagak. Sebab dia macam kita tengok tadi. Apa? Dia rasa harta di dunia ni bukan segalanya. Jadi itu untuk orang yang ada sifat zuhud. Tapi kalau orang yang tak ada sifat zuhud ini, dia jadi macam mana? Dia sombong. Dia rasa megah. Sebab apa dia berlebih-lebihan? Kenapa dia berlebih-lebihan mengumpul kesenangan dan kemewahan? Sebab dia nak apa? Sebab nak belagak lah. Betul tak? Kenapa orang kumpul harta lebih-lebih? Beli macam-macam. Lebih daripada apa yang perlu digunakan. Kenapa? Untuk belagak, untuk sombong kepada orang lain, nak orang puji dia, nak rasa dia nak orang iri hati pada dia. Inilah akibat dia. Okey. Kemudian tidak bersyukur. Tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Apa maksud tidak bersyukur? Kalau orang yang zuhud ini, apa yang Allah bagi, dia cukup. Dia bersyukur, berterima kasih. Dah, cukup. Alhamdulillah. Tapi kalau orang yang tidak bersifat zuhud ini, akibat dia tidak bersyukur. Allah bagi dia macam-macam, dia rasa tak cukup. Dia rasa, aku nak cari lebih lagi. Aku nak cari lebih lagi. Okay, faham Jadi tidak bersyukur. Okay, faham Untuk sifat zuhud. Laju betul. Okay, ada soalan tak untuk sifat zuhud? Tak ada. Semua tak ada ni betul ke? Faham semua? Betul. Betul. Saya cakap seorang je ni. Betul. Okay, tengok buku masing-masing Okay. Kemudian kita tengok sifat syukur pula. Okay, sifat syukur. Okay, kita tengok sifat syukur. Muka surat 28. Okay. 29, sorry. Okay, tengok sifat syukur. Tengok nota yang Ustaz bagi tu. Okay, dari segi bahasa apa? Berterima kasih. Senang sahaja. Syukur, terima kasih. Faham tak? Saya bersyukur, saya berterima kasih. Perkataan yang sama. Tapi bila dalam Islam, syukur itu apa? Iaitu memuji Allah dengan menyertakan amalan soleh di atas nikmat yang telah dikurniakan. Memuji Allah. Bukan puji Allah dengan mulut tak habis. Okay, tak cukup. Dia kena ada apa? Kena amalan soleh. Puji Allah untuk apa? Nikmat lah. Allah bagi dia kesenangan. Jadi dia memuji Allah dan dia tunjukkan macam mana cara memuji Allah ini dengan buat amal soleh. Faham tak? Kan berterima kasih cakap lah. Terima kasih ni cukup. Thank you Allah. Terima kasih. Dah. Habis. Itu dari segi bahasa saja. Tapi dari nak bagi faham dalam agama Islam, bila kata bersyukur pada Allah, maksudnya apa? Apa yang Allah bagi nikmat pada dia berterima kasih, dia bersyukur pada Allah. Memuji. Dia puji Allah dengan cara macam mana dia nak puji Allah? Dia puji dengan cara amalan beramal soleh, buat baik. Faham tak Senang sahaja.
Mana firman Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surah An-Nahl ayat 114. Faqulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Oleh itu makanlah wahai orang yang beriman dari apa yang telah dikurniakan Allah kepada kamu daripada benda yang halal lagi baik, dan bersyukurlah akan bersyukurlah akan nikmat Allah jika kamu hanya menyembahnya semata-mata. Okay. Apa nama Allah bagi nikmat kat dunia ni, Allah kata makanlah, gunakanlah. Ada kayu, buat rumah. Ada buat kayu, buat rumah. Ada batu, ada pasir, buat rumah. Okey. Ada pokok-pokok yang kamu tanam keluar buah-buahan, makan. Okey. Kamu bekerja dapat duit, gunakan sebaiknya. Yang bila kamu guna, kamu dapatkan dengan cara yang halal. Benda-benda yang halal lagi baik. Ni penting. Halal dan thayyibah. Okey. Jadi benda-benda yang halal yang ada kat dunia ni, yang kita dapat ni, adalah nikmat daripada Allah. Contoh, kita buat kerja. Badan Allah bagi nikmat kita tenaga, bagi tangan, bagi kaki, bagi mulut, bagi mata dan sebagainya untuk bekerja. Contoh Ustaz lah. Allah bagi nikmat kepada Ustaz ilmu dan juga boleh bercakap. Okay? Ustaz ajar kamu. Okay, bila Ustaz ajar kamu, Ustaz dapat duit, gaji. Jadi gaji itu adalah nikmat kurniaan daripada Allah lah. Okay? Hasil daripada nikmat yang lain. Nikmat yang Allah bagi kepada Ustaz. Jadi dengan duit itu, Ustaz gunakan dengan perkara yang baik. Ustaz amalkan. Okay? Jadi macam mana Ustaz nak tunjuk berterima kasih dengan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang diberikan? Buat amal soleh. Buat baik kepada Allah, buat baik kepada orang lain, kepada keluarga Ustaz, kepada jiran-jiran, kepada masyarakat. Tak kira orang Islam ke, orang bukan Islam ke, kepada binatang, pokok-pokok dan sebagainya. Jadi orang yang baik. Itulah caranya nak tunjukkan kamu berterima kasih kepada Allah. Macam Nabi Muhammad SAW beribadah betul-betul sampai berluka-luka. Kenapa? Isterinya Sayyidatina Aisyah kata, kenapa kamu Nabi SAW beribadah kuat-kuat sedangkan Allah dah ampunkan dosa kamu? Adakah apa Nabi Muhammad SAW jawab? Adakah aku hamba yang bersyukur? Aku ni berterima kasih tak? Nabi Muhammad antara insan manusia yang paling teratas sekali dicintai oleh Allah dan dapat nikmat. Kalau masuk syurga tu, syurga paling top, paling atas sekali. Okay, jadi macam mana Nabi buat macam mana? Kalau kita dah sombong dah, aku paling top, paling atas sekali, jadi orang semua bawah aku, lagak. Okay, kalau orang biasa. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, Allah bagi dia nikmat yang sangat hebat, yang sangat tinggi, dan Nabi SAW bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan cara macam mana? Buat amal soleh. Macam itulah kita kena buat juga dalam hidup kita. Okay? Allah bagi kita macam-macam kekayaan, Allah bagi kita kesenangan. Kalau kita tengok sekarang di Gaza, di Palestin, kena kanak-kanak kat sana tak dapat belajar, kena bom, ada yang mati. Hari ni je berapa orang kanak-kanak telah meninggal dunia kena serang dengan bom oleh orang Yahudi, Zionis. Okay. Kamu ada di Malaysia aman, tak ada masalah, duduk cuti lagi, bukan cuti lah, tak pergi sekolah, duduk kat rumah relax, betul tak? Makan minum cukup mak ayah kamu sediakan, panas buka kipas, kalau yang lagi kaya tu buka aircon. Allah bagi nikmat kepada kamu, tapi apa yang kamu balas? Adakah dengan perbuatan yang jahat? Tak ada. Jadi buat balas balik, bersyukur itu, berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan amal soleh, dengan cakap mak ayah kamu, dengar apa pesanan suruhan guru-guru SK, guru-guru kafah, kalau bagi kerja buat, nampak tak? Okay, jangan berbohong, cakap baik, okay, jangan kacau adik-adik, jangan bergaduh dan sebagainya. Itu tunjukkan cara dalam hidup kamu. Okay, amal kebaikan tu. Okay, dengan cara kamu, orang tengok kamu je, orang tahu kamu ni orang yang bersyukur. Betul. Macam mana nak tahu? Tengok ciri-ciri dia. Tengok ciri-ciri dia. Macam nak kenal orang tu, orang bersifat bersyukur ni. Iaitu menggunakan nikmat yang dikurniakan Allah dengan sebaik-baiknya, meninggalkan nikmat Allah yang sendiri. Allah bagi kita macam-macam. Allah bagi kita kaki, Allah bagi kita otak, Allah bagi kita tangan, mata dan sebagainya. Gunakan sebaiknya untuk belajar. Contohnya, dengan sebaik-baiknya. Bukan kita guna tangan kita buat benda jahat. Kita pukul adik ke. Bagi mulut, ejek adik-adik kita, ejek kawan-kawan, cakap benda-benda yang tak elok. Tapi mulut yang Allah nikmat Allah bagi ni,
Baca ayat Al-Quran. Nanti kita tengok. Lepas ni kita Al-Quran misal nak kamu hafazan. Guna mulut kamu dengan sebaiknya untuk hafal. Otak kamu yang cerdas tu, ingatkan hafazan dalam Al-Quran tu. Bukan benda buruk tu, benda baik tu. Okay. Jadi manfaatkan sebaiknya kelebihan yang Allah bagi pada kamu. Jangan kalau nak hafal Quran ni sebenarnya susah tau. Tak semua orang boleh mampu. Kalau kamu bagi tanya orang tua pun cuba baca surah Al-Alaq. Tak boleh. Iqra bismi tak boleh. Allah tak bagi dia nikmat. Otak yang cerdas, kamu Allah bagi. Masih kanak-kanak ni masih otak yang kuat, yang bagus, boleh hafal. Hafal sebaiknya. Okey? Seterusnya, tidak mensisihkan nikmat yang dikurniakan Allah. Tidak mensisihkan. Tengok. Bila dah guna sebaiknya, mana tidak sia-sia lah. Allah bagi kita otak yang cerdas, tapi kita buat benda apa? Buat benda yang sia-sia. Tak guna yang sebaiknya, bermalas-malasan. Okay? Jadi kita tak manfaatkan. Contoh, orang yang ada orang yang ada kereta, tapi kereta dia besar, kereta dia bagus, okay? Selesa. Tapi dia pergi sekolah macam mana? Jalan kaki. Kan rugi tu. Faham tak? Dia tak naik kereta pun, dia pergi jalan kaki. Kan Saya yang tu. Jadi dia sisihkan kereta tu. Jadi contohlah, ini contoh. Jadi bila Allah bagi kamu otak yang bagus, otak yang cerdik, yang cergas, gunakan otak kamu yang sebaiknya, tenaga yang kamu ada, masa yang Allah bagi itu, buat kerja, buat nota, belajar, hafal Al-Quran dan sebagainya. Okay, nampak tak? Kamu menggunakan sebaiknya nikmat Allah. Okey, yang ketiga, rela berkongsi kesenangan. Berkongsi kesenangan dengan orang lain. Bila orang yang bersyukur ini, orang yang berterima kasih kepada nikmat Allah ini, dia tak akan macam tadilah. Dia sifat zuhud tu. Dia tak akan orang kata apa, tamak. Sebab dia tahu yang bagi ini adalah Allah. Bila bagi pada Allah, jadi dia berkongsi dengan orang lain. Faham tak? Jadi kesenangan yang Allah bagi kepada dia tu, dia bagi, kalau yang berlebihan tu dia bagi dengan orang lain. Contoh Allah bagi dia, dia ada duit yang banyak. Gunakan duit tu bersedekah pada orang. Dia ada makanan lebih, kalau kawan kita kelaparan, bagi kawan kita makan. Allah bagi dia ilmu yang hebat. Dia faham, dia pandai belajar. Dia ajar kawan dia yang tak faham. Nampak tak? Okay? Kamu pandai dan belajar darjah 6. Tengok adik kamu yang darjah 4 ke darjah 2, darjah 1 ke tak pandai, tak reti nak buat ni. Kamu ajar dia macam ni, dek. Macam ni caranya, macam ni. Nampak tak? Guna kelebihan kamu yang Allah bagi nikmat tu, guna untuk kebaikan. Iaitu berkongsi kesenangan dengan orang lain. Okay, faham Okay, itu ciri-ciri. Kalau orang yang bersifat macam tu, orang boleh kenal. Oh, ini orang yang bersyukur ni. Okay. Jadi tengok contoh dia macam mana. Tengok dia ada 3. Pertama, hati. Kedua, lisan. Ketiga, perbuatan. Benda ini yang menampakkan orang itu bersifat syukur tu. Okay. Kalau hati macam mana? Rasa terima kasih dengan nikmat pemberian Allah. Rasa dalam hati dia tu, dia rasa berterima kasih, rasa bersyukur je apa yang Allah bagi pada dia. Itu dalam hati, orang tak nampak. Dia sendiri yang tahu. Kemudian lisan. Dan mulut dia mengucap puji-pujian terhadap Allah. Dia subhanallah, berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Berzikir. Banyakkan berzikir. Baca Al-Quran. Puji Allah SWT. Sebab apa? Allah dah bagi dia macam-macam. Macam contoh ayah kamu bagi kamu. Ahmad, main sini. Apa dia abah? Nah, RM5 abah bagi duit ayah. Oh, ayah, abah ni handsome lah abah. Terima kasih. RM5 ni. Terima kasih. Abang handsome hari ni. Semalam tak cantik. Hari ni handsome. Hari ni je. Kalau nak esok handsome juga bagi RM10. Tak adalah. Contoh je. Jadi, bila Allah bagi nikmat tu, puji Allah. Bukan Allah nak harapkan pujian kita pun. Tapi itulah. Apa yang Allah bagi, kita puji. Jadi puji Allah ni macam mana? Macam kita atas sekali tadi. Macam mana nak muji Allah? Dengan menyertakan amalan soleh. Faham tak? Jadi buat baiklah. Okey. Jadi itu pada perbuatan. Perbuatan ni macam mana? Menggunakan nikmat Allah untuk perkara untuk kebaikan.
Jadi Allah bagi nikmat pada dia, kita berterima kasih pada Allah dan kita amalkan nikmat itu untuk perkara-perkara kebaikan yang Allah redha, yang Allah senang, Nabi Muhammad pun sayang. Allah bagi kamu tangan, Allah bagi kamu kaki, nikmat tangan dan nikmat kaki tak cacat kan. Tak ada cacat lah, ada tangan kaki tu. Buat apa? Tolong mak basuh duduk rumah ni. Duduk basuh pinggan lah. Tolong mak masak Darjah 6 ni dah kena masak dah. Darjah 6 yang perempuan ni. Yang lelaki ni. Tolong kemas, sapu sampah. Mop, vacuum. Dah bawa raya kan. Kotor-kotor kemas. Bagi cantik rumah. Bila mak ayah kamu balik, senang je hati. Basuh kain, jemur kain. Takkan tak reti dah. Dah besar panjang darjah 6 dah ni. Faham tak? Lipat kain paling penting. Lipat kain. Belajar. Kena lipat kain. Tolong mak kamu, mak ayah kamu. Yang benda senang-senang ni buatlah. Bila kamu berada di rumah ni. Sebab COVID PKP ni. Duduk di rumah. Jangan menyusahkan mak. Macam Ustaz cakap selalu. Macam mana nak jadi orang yang bagus? Macam mana nak jadi orang yang bagus? Apa dia? Ingat tak? Ingat. Apa dia? Kalau tidak boleh beri manfaat, jangan bagi keburukan. Lebih kurang. Okay, betul. Okay. Kalau tak boleh nak senangkan orang, jangan susahkan orang. Senang je. Okay. Nampak tak? Macam mana orang sifat bersyukur ni, cara dia macam mana? Dari hati, percakapan dia, perbuatan dia, semua itu orang boleh lihat, orang boleh tahu. Oh, ini orang bersifat syukur ni. Okay. Kemudian kita tengok apa kebaikannya. Apa yang dapat kalau orang bersifat syukur ni? Allah akan menambahkan lagi nikmat pemberiannya. Allah akan tambah. Allah akan tambah. Kemudian apa lagi? Mendapat rahmat. Ni yang penting ni, rahmat dan kasih sayang Allah. Kita dalam hidup ni, kita sangat-sangat memerlukan rahmat dan kasih sayang Allah. Terutamanya bila di akhirat nanti. Kita nak Allah sayangi kita supaya Allah tak campak kita dalam api neraka. Okay, kemudian yang ketiga, menjauhkan bala dan siksaan Allah. Allah akan bala Allah ni, contoh COVID ni pun salah satu daripada pernyataan daripada Allah, ujian daripada Allah. Di akhirat nanti Allah tak seksa kita, tak masuk dalam api neraka. Itu yang kita takut sekali. Sebab apa? Di akhirat nanti kekal selama-lamanya ataupun masa yang sangat lama, dan seksa api neraka ini sangat pedih. Kalau boleh kita jangan masuk walau sesaat pun dalam api neraka. Bukan masuk, dekati pun tak boleh. Kalau boleh kita jauhkan. Macam mana nak jauh? Kita bersyukur ke atas nikmat yang diberi oleh Allah. Okay, faham tak? Kebaikan dia jelas. Tenang saja. Allah akan tambah nikmat, Allah akan sayang kita, kemudian Allah akan jauhkan siksaannya. Nampak tak? Allah akan tambah lagi nikmat dia, kemudian Allah akan sayang kepada kita oleh kerana Allah sayang. Yang tiga, Allah akan jauhkan kita daripada siksaan Allah. Okay, nampak tak? Kita tengok keburukan pula, akibat dia. Apa kalau orang yang tidak bersifat bersyukur ini? Pertama, Allah akan tarik nikmat. Tadi Allah akan tambah kan nikmat kan? Ini Allah akan tarik balik nikmat. Ini kita takut. Kalau sihat, Allah akan tarik nikmat kesihatan, akan jadi sakit. Kalau kaya, orang kata nikmat, jadi miskin. Contohnya, ataupun rahmat Allah, Allah akan tarik. Nikmat Allah ni adalah rahmat Allah tu sendiri, kasih sayang Allah tu sendiri. Jadi Allah tarik kasih sayang Allah tu, jadi Allah akan murka pada kita. Itu yang kita takut. Okay, kemudian menjadi orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Apa kufur ni? Orang kufur ni dia tutup, dia tak nak ambil. Macam beriman, orang yang kafir, orang kufur, orang yang tak beriman, dia tolak iman tu, dia tutup iman tu. Jadi kalau nikmat ni, dia tak nak tengok nikmat tu, dia tak diterima. Jadi Allah bagi kenikmatannya, dia kata ini bukan nikmat daripada Allah ni, ini nikmat daripada usaha aku sendiri. Macam cerita apa? Qarun, betul tak? Biasa dengar tak cerita Qarun? Allah bagi dia kekayaan, tapi bila orang minta, dia kata ini bukan nikmat, ini bukan daripada Allah, ini daripada usaha aku sendiri ni. Jadi dia tak bersyukur pada Allah. Okay, dia sombong dan dia bongkak. Dan dia kata semua ini sebenarnya hanya usaha dia seorang sahaja, bukan
daripada keizinan ataupun nikmat daripada Allah. Nampak tak? Kufur terhadap nikmat. Okay, faham kufur ni? Okay, kemudian yang ketiga, mendapat seksa yang pedih di akhirat. Dapat seksa. Ni kan jauh seksa. Ini dapat seksa keburukan. Okay, jelas ya? Kita tengok kat sini, tengok balik sifat ikhlas, nanti kita akan sambung. Okay, ada soalan tak untuk 3 tajuk ni? Sifat khauf, sifat zuhud dan sifat syukur. Tak ada. Tak ada. Cuba kita tengok secara lalu. Khauf, zuhud dengan syukur. Khauf takut, zuhud tidak mengutamakan kemewahan. Syukur pula berterima kasih. Ni takut, seksa. Kemudian yang ni si zuhud pula menghindarkan diri dari terlalu mencintai kesenangan dunia. Ini yang syukur pula memuji Allah atas nikmat yang dia beri. Jadi macam mana nak muji Allah? Buat amal soleh. Ini dalil dia. Kemudian ini ciri-ciri untuk tahu dia tu bersifat, contoh bersifat apa ni? Khauf, dia takut. Dia tak apa minta Allah. Ini bersifat zuhud, dia bersederhana, relax, tak terlalu mengejar kepada harta benda. Yang bersyukur pula dia berterima kasih apa nikmat Allah bagi. Jadi bila macam mana berterima kasih, dia gunakan sebaiknya apa yang Allah bagi tu. Okay. Kemudian tengok ni sifat khauf ni macam mana cara dia, contoh dia. Dia takut larangan Allah. Dia suruhan Allah tu dia buat sebaiknya. Okay, dia takut sebab dia tahu yang Allah sedang melihat dia. Kalau syukur pula macam mana? Hati dia rasa berterima kasih. Kemudian daripada hati pergi ke lidah, ke lisan dia pula dia bercakap puji-pujian pada Allah. Kemudian dah puji, macam mana nak buktikan pujian tu? Dia buat pada perbuatan pula, dia buat amal soleh. Nampak tak? Okay, lepas tu tengok faedah pula. Kita tengok khauf ni macam mana. Dia sifat mazmumah tu dah tak ada. Sebab dia apa? Dia takut. Dia takut pada Allah. Allah melihat pada dia. Dia tahu Allah sedang perhati dia. Jadi dia akan tak ada sifat mazmumah tu. Dia ada sifat mahmudah, iaitu dia buat sifat-sifat yang baik. Dia buat amalan yang baik je. Bertakwa, okay. Kemudian dia redha sebab dia tahu ya Allah dah tentukan pada dia. Itu khauf. Kalau zuhud pula macam mana? Bila dia relax, dia bersederhana, orang pun Allah makin dekat, Allah makin cinta dengan dia. Orang ramai pun makin sayang dia, cinta dengan dia. Okay. Hidup dia pun relax, tak serabut. Lepas tu lebih bersifat pemurah. Okay. Kemudian orang yang macam ni Allah sangat memuliakan. Allah sangat, macam tadi lah. Allah sangat ampir dan Allah sangat cintai. Okay. Kemudian kalau orang bersyukur pula macam mana? Lepas dia bersyukur nikmat Allah yang Allah bagi ni, Allah bertambah lagi nikmat dia. Lepas tu Allah makin sayang, rahmat dia lagi. Kemudian Allah akan jauhkan dia daripada bala dan kesiksaan di akhirat nanti. Nampak tak? Tengok kalau orang yang tak mengamalkan apa yang Allah ajar, sifat ni, sifat khauf ni macam mana? Dia terus menerus dalam kemaksiatan. Dia tak takut Allah. Jadi dia buat lagi, buat berterusan buat maksiat ni. Jadi bila dia buat sebab apa? Iman dia tak makin hilang. Sebab apa? Dia tak takut pada Allah. Dia rasa Allah ni macam tak ada. Kemudian dia tak rasa dia tak percaya yang Allah tu sedang melihat dia. Sebab apa? Dia terlampau seronok dalam kehidupan dunia dia. Lepas tu dia bersifat mazmumah lah. Bersifat-sifat yang jahat ni. Lepas tu dia tak mensyukuri nikmat Allah. Macam ni. Kembali pada sini juga. Okay, kemudian berzuhud pula macam mana? Bila dia tak bersederhana, dia berlebih-lebihan kumpul harta. Dia bagi dia harta kat dunia yang nampak ni, kesenangan di dunia ini segala-galanya. Jadi bila dia dah terlalu tumpukan kepada harta, jadi dia lalai untuk tanggungjawab dia pada Allah dan agama. Dan bila harta dia dah makin banyak makin dia akan jadi apa? Akan jadi sombong. Daripada bersombong dia tidak bersyukur. Kalau orang yang bersyukur pula, orang yang tidak bersyukur macam mana pula? Kita tengok berkaitan dia sebenarnya. Allah akan tarik balik nikmat dia. Lepas tu dia kufur terhadap nikmat Allah tu. Kemudian dan akhir sekali dia akan mendapat seksa di akhirat kelak. Okay. Faham ni semua? Ada soalan tak? Tak ada. Senang je. Ustaz tanya semua tak ada. Okay, kalau tak ada nanti buka balik pelajaran 3, 4 dan 5, selesaikan buku aktiviti ni. Tengok. Yang macam ni, buku warna hijau ni.
Ustaz nak pastikan 1 sampai 6. Sifat syukur ni. Selesaikan aktiviti. Surat 25. 1 sampai 6. Tapi kalau tak satu tak siap lagi, buatlah dulu 3, 4, 5 ni. Sorry, 4, 5, 6. Yang ni Yang ni apa? Sekejap, macam tak nampak. Tak boleh buka lah. Sekejap. Apa dia? Tengok buku surat sifat syukur tu lah. Buka pelajaran yang ke-4, 5, pelajaran ke-4, pelajaran ke-5 dan pelajaran ke-6. Buat sifat khauf, sifat syukur dengan sifat khauf, sifat zuhud dengan sifat syukur. Selesaikan aktiviti dia. Okay, dah 3.30. Ustaz kata apa tadi, 4.30 kan? Ya. Betul? Betul. Jangan stop. Tolong jangan stop. Kita buat Al-Quran pula. Jadi Ustaz nak Al-Quran ni, Ustaz nak semua WhatsApp Ustaz. Pagi-pagi ada SK Okey. Ustaz nak ada masa ni, petang ni, hafal ayat Al-Quran daripada An-Nas sampai An-Naba. Sambung hari tu. Hari tu ingat tak dah baca dengan Ustaz kan? Tak payah baca lagi. Kemudian kamu kena beritahu Ustaz nak baca sampai mana. Pagi esok ada waktu ada masa tak pagi esok? Hello? Pagi esok ada waktu, tengok ada jadual tu, ada masa terluang tu, beritahu Ustaz saya nak mengaji. Nanti ataupun petang esok kita tengok macam mana. Hari ni saya bagi kamu hafal. Okay? Petang ni daripada pukul 3.30 sampai 4.30 cuba selesaikan buku aktiviti akhlak ni. Kalau ada masa lebih, hafal Quran. Malam ni pun boleh hafal Quran lagi. Okay? Esok Ustaz nak semak sebanyaknya mungkin. Okay? Buat yang belakang dulu. Lain sebab Ustaz tak nak beritahu surah apa, sebab lain murid ada yang dah hafal tu kena baca banyak lah. Okey, kena hafazan banyak, dan yang sikit tu kena baca yang sikit dulu. Okey, saya akan catat nama-nama surah setiap nama murid tu kamu dah baca sampai mana. Okey, tapi kau boleh habis PKP ni semua dah hafal paling kurang sampai Ad-Duha lah. Paling kurang. Okay. Tapi yang lain yang bagus sampai ke An-Naba. InsyaAllah. Okay. Siapa yang dah pernah hafal, lancarkan saja dulu. Nanti tasmik dengan Ustaz. Saya akan call, telefon. Telefon, Ustaz akan telefon, kamu akan baca. Okay. Faham tak? Ada soalan? Hari ni? Faham. Okay. Kalau ada siapa ada printer, boleh print nota yang Ustaz bagi tu. Minta bantuan daripada abang kakak atau mak ayah kamu. Siapa ada printer lah. Siapa tak ada printer tak apa. Tengok je dalam telefon tu. Okay. Tapi yang pasti buat ulang kaji. Kalau boleh ambil yang nota tu, tulis dalam tulisan Jawi dalam buku tulis kamu. Tapi yang penting buat aktiviti dululah. Buat aktiviti. Aktiviti tu tengok pada nota tu lah, nota dan buku teks. Okay, itu saja untuk hari ini. Kalau tak ada soalan, ada soalan saya akan tutup. Bukan tutup, saya tutup Google Meet saja tau. Saya akan tutup Google Meet sahaja, tapi kamu kena teruskan kelas kafah kamu, iaitu buat buku aktiviti yang Ustaz suruh tu, dan habis tu hafal Quran. Okey, buku aktiviti dulu pula Ustaz nak macam mana? Ambil gambar. Faham? Dah siap tu ambil gambar? WhatsApp Ustaz. WhatsApp Ustaz Baik Ustaz. Okey, cantik. Okey, itu saja untuk hari ini. Jadi Ustaz doakan anak-anak murid Ustaz semua
dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan keluarga kamu juga dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada bahaya COVID-19. Kalau tak ada hal, jangan keluar, duduk rumah baik-baik. Macam saya cakap tadi, kalau tak boleh senangkan mak ayah kamu, jangan menyusahkan mak ayah kamu. Jadi tolong juga kerja-kerja di rumah tu. Okay? Tolong masak, tolong kemas dan sebagainya. Okay? Okay. Itu saja untuk hari ini. Jadi kita tangguh Google Meet. Kelas tak habis lagi. Ingat, saya ada lagi kat WhatsApp ni. Okay? Hantar petang ni kalau boleh. Hantar petang ni. Aktiviti yang akhlak ni, adab apa? Tajuk akhlak ni. Okay? Jadi kita tutup dengan baca doa. Okay, kat belakang skrin tu boleh baca. Saya buka sound. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya suara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami dan kasihanilah mereka seperti mana mereka kasihani kami semasa kami kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, teruskan kerja rumah kamu insya-Allah. Waalaikumsalam. Okay, boleh keluar. Bye.